Saya sebut tadi ilmu boleh memisahkan antara hak dan batil. Kenapa? Kerana manusia ini sesat hanya di atas dua sebab. Benda ini disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Syiah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Al-Asya'irah, Al-Maturidiyah, Al-Falasafah. Apa lagi? Tentu nak namakan. Ayah Pin, Kahar, Al-Arqam, Rufaqa, Al-Ikhwan. Bubuh pilah nama apa pun. Kesemua firqah dalah. Dia sesat antara dua sebab ya. Siapa-siapa pun dia tak akan lari pada dua sebab ni. Tak payah duduk balik buat tesis lah. Memang confirm. Sama ada dua sebab ini ataupun salah satu. Sekejap kita akan buktikan. Pasal itu penting ilmu. Sebab yang pertama, tak kira siapa pun sesat, adalah su'ul fahm, buruk dan rosaknya pemahaman, cara faham. Hari ni semua orang pakat tuan-tuan duduk dengar mengaku Al-Quran dan Sunnah. Banyak tuan-tuan guna As-Sunnah. Ni ayah Pin, Abu Ya pun As-Sunnah ha. Dia pun lagi dahsyat. Dia pun jumpa tuan Nabi, dia pun sunnah Nabi betul. Kita ambil daripada orang mati. Pasal itu orang sufi kata, hampa ambil ilmu daripada orang mati, tetapi kami ambil ilmu daripada yang maha hidup, tidak mati. Dahsyat dia. Kita an Abi Hurairah, saya seronok sebut, an Abi Hurairah, anin Nabi, an Ibni Umar. Tu semua dah mati. Tapi bila sufi mengajak dalam kuliah dia, qala Allah Azza wa Jal, telah berkata Allah. Bila dia berkata, semalam ku jumpa Allah Ta'ala, dia ambil terus daripada Allah Ta'ala. Banyak tuan-tuan. Sebab apa? Salah faham. Sebab itu kita tekankan Al-Quran, As-Sunnah. Kita tak berhenti dekat tu. Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ketika dia berdialog dengan satu orang ustaz nama Abdul Halim Abu Syuqqah. Tuan-tuan boleh baca kisah ini dalam kitab Syekh Salim Aid Al-Hilali, dalam buku dia Al-Manhaj As-Salafi. Sudah diterjemahkan. Syekh Nasiruddin dia berdialog dengan Ustaz Abdul Halim Abu Syuqqah. Ustaz Abdul Halim masuk bertemu dengan Syekh Nasiruddin. Syekh Nasiruddin tanya kepada Ustaz Abdul Halim Abu Syuqqah ni. Dia kata, kalaulah orang nak tanya siapa kita, kita nak jawab apa? Kata Ustaz Abdul Halim, aku akan menggelar atau memperkenalkan diri aku, kami orang Islam. Syekh Nasiruddin menjawab, tak cukup dan tak betul. Ustaz Abdul Halim menjawab, Al-Quran sendiri menyebut huwa sammakumul muslimun, dia menamakan kamu dengan orang-orang Islam. Benar kata Syekh Nasiruddin. Tetapi hari ini tak kira sesat ke tak sesat ke, puak yang tak betul ke betul, kesemuanya mengaku Islam. La farq, tak ada beza. Maka Syekh Nasiruddin kata, lagu tu hang nak buat macam mana? Ustaz Abdul Halim kata, aku akan menjawab, aku orang Islam ala kitab was sunnah. Aku orang Islam yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Ada beza sikit. Syekh Nasiruddin sekali lagi menjawab, tak cukup dan tak betul. Ustaz Abdul Halim kata, bersepah ni tak cukup, tak betul. Tadi hang kata orang Islam, tak apalah kita beza Quran dan Sunnah. Kerana kata Syekh Nasiruddin, kesemua mereka mengaku berpegang kepada Quran dan Sunnah. Syiah, Rafidah juga Quran dan Sunnah. Ayah Pin, Quran dan Sunnah. Kahar pun Quran dan Sunnah. Kan Yasin tu, yang tu tak ada baca, saya tak mahu cerita lah. Quran Sunnah juga. Innaka laminal mursalin. Betul Ustaz Abdul Halim kata nak kenal lagu mana? Aku tak tahu dah. Maka nak membezakan antara kita dengan puak-puak yang salah, kita menyebut kami orang Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah di atas kefahaman salaful ummah. Inilah
yang akan membezakan di antara firqah najiyah, taifah mansurah dengan puak-puak yang lain, kerana tidak ada orang yang akan menggelarkan diri mereka salafi melainkan mereka itu berpegang dengan manhaj Nabi. Ini beza besar. Kalau takat Islam, semua pakat mengaku Islam. Tikar nombor ekor mengaku Islam, masuk kelab malam mengaku Islam, pergi jumpa Tok Bomo mengaku Islam, menurun nombor ekor mengaku Islam, gantung takai mengaku Islam. Quran dan sunnah, semua pakat mengaku Quran dan sunnah. La buat azimat pun guna Quran, buat tangkai pun guna Quran, buat ubat pengasih pun guna Quran, buat jampi pun guna Quran, buat slogan pun guna Quran. Tetapi yang membezakannya apabila kita masuk kepada cara faham salaf. Sebab itu penting kita tekankan, kita selalu sebut ulang salaf. Kenapa? Ini beza, al-farqul azim, pembeza yang agung. Cara faham Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tak ada siapa boleh pi tambah titik. Orang ulama hadis dulu, depa cukup jaga tau kitab. Macam Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ni dia ada Musannaf Abdul Razzaq. Tuan-tuan bisa dengar Musannaf Abdul Razzaq. Dia ni tak hafal tapi dia bergantung pada kitab dia. Diriwayatkan Abdul Razzaq ni bila dia nak tidur, dia letak bantal dia tu kitab dia. Sebab apa? Dia takut orang mai curi, tek satu titik. Hak ba pi baca ya jahannam, ta pi baca sa lingkup. Arab ni dia berubah saja titik, berubah baris lain bunyi. Titik. Tapi Quran siapa pun pi tambah baris huruf ke apa, orang boleh kesan. Betul tak? Siapa yang boleh ubah Quran? Tak ada. Dari sudut isi, tak ada siapa boleh ubah. Hadis juga Tuhan jaga. Ada orang kata hadis tak jaga pasal tak ada nas. Golongan anti hadis. Kita katakan kalau Tuhan tak jaga hadis, macam mana nak faham Quran? Litubayyina linnas, kami turunkan kepada kamu al-hikmah, sunnah. Untuk apa? Menjelaskan Quran. Ada buku tapi tak ada cara nak faham. Apa guna buku, lempak orang. As-sunnah juga dijaga. Lagu mana terjaganya as-sunnah? Bukti terjaganya as-sunnah. Para ulama hadis, mereka boleh kesan ini hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu'. Lagu mana nak tahu? Ada kaedah, ada caranya. Bukan main tengok ni dhaif ataupun ambil hadis ni bau palsu ni. Ada orang lah dia dengar palsu. Pasal apa palsu ustaz? Pasal aku tak pernah dengar hadis ni. Siapa dia? Ibnu Hajar tak pernah dengar. Macam kita, Assalamualaikum ustaz. Ada ke salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada orang dia tanya ustaz dia. Oi, sesat tu. Pasal apa sesat? Dia berkata ada hadis tambahan Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Ada 3 lafaz. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia kata sesat. Pasal apa sesat ustaz? Aku lama duk mengaji ni tak pernah dengar lagi ni. Mau kalau nak ukur dia dengar baru betul, banyak benda tak betul Hok habis degree pun berapa hadis dia ada dengar. Tetapi tanya orang Jabatan Quran hadis di satu universiti, tak tahu datang mana. Hadis 40 pun tak habis 3 tahun setengah. Maka kita tuan-tuan, hadis terjaga. Macam duit palsu, mah palsu. Orang buat mai kat kita, kita boleh tahu ni duit palsu, ni duit betul. Ni duit palsu, ni duit betul. Maknanya duit betul jaga. Terjaga. Apabila kita boleh memisahkan, boleh mengasingkan, selamat duit ni. Hadis terjaga. Al-Quran terjaga. Hadis terjaga. Ada satu benda yang tak terjaga. Cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini tak terjaga. Ada orang yang baca ayat Al-Quran yang sama, hadis yang sama, tetapi bila nak memahami Al-Quran dan Sunnah yang sama, di sinilah titik perpecahan, titik perbalahan, titik perselisihan. Para sahabat radhiyallahu anhum
Bawa mai dekat Ibnu Abbas, turjamul Quran, penterjemah Al-Quran. Dia kata kita Al-Quran satu, Nabi satu. Pasal apa umat kita berpecah? Cara faham yang tak sama. Nampak tuan? Cara faham. Maka cara faham yang akan menjadi penyelamat kepada kita. Quran semua orang baca, hadis semua orang baca. Cara faham yang penting. Cara faham siapa yang selamat? Quran dah iktiraf. As-salaful ummah, sahabah, para tabi'in dan seterusnya. Tuan mengaji banyak tu. Malah cukup lah. Tapi saya nak sebut cara faham. Banyak orang baca Quran, banyak hadis, dia tak faham, terus tak betul, sesat. Macam contoh Kaha, innaka laminal mursalin. Pasal apa dia sesat? Quran dia baca betul, tapi dia sesat tak mana? Faham. Ada setengah tarikat kata apa? Oh, kita tak gaduh beribadah dah pasal kita dah sampai makam. Kita tanya, mu ada dalil? Ada dalil. Apa dia? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan sampai datang yakin. Wih, Quran ni. Ya, kita cek-cek memang Quran tu. Quran terbitan Jabatan Perdana Menteri pula. Mana kata bukan Quran. Tapi dia sesat tak mana? Faham tak betul. Pasal apa? Dia faham yakin tu maqam. Faham yang betul yakin apa? Ketika Nabi melawat Uthman bin Mad'un, Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata apa? Telah datang kepada saudara kamu hari ini al-yaqin. Nabi tafsir apa? Yakin tu Nabi tafsir apa? Nabi faham macam mana? Al-maut. Dia faham apa? Maqam. Tentu ayat Quran sama, tapi cara faham telah menyebabkan dua orang, satu ke syurga, satu ke neraka. Kalau nak bawa contoh banyak lagi. Kita tanya, mana dalil solat sunat tasbih? Iza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah fasabbih. Oh, kemah istinbat hukum demo. Fasab dengar beh. Tengok. Pasal itulah kalimat rempit kata apa? Dadah ni memang kami terima haram. Tahu mana? Fi amadim mumaddadah. Banyaklah lagi tuan-tuan cara faham yang kata menikah 9 betul, masna wa thulatha wa ruba', 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Banyak. Tang semayang dia kata 3 saja, tang menikah dia kata 9. Banyak kita tuan-tuan. Jaga cara faham. Pasal itu kita tekankan faham tu lagi betul. Faham betul lah guna salah. Selain pada salah, confirm sesat. Kita nak kena yakin lagu tu. Kita boleh kata faham salah ni betul. Faham apa pun dekat-dekat nak betul, tak boleh lagu mana kita tanya Allah Ta'ala, aku muka hati sangat. Tak ada. Yang kedua, kalau dia tak sesat kerana dia salah faham. Ada orang dia faham, tapi dia sesat kerana satu sebab lagi. Su'un niyah. Buruknya niat. Orang macam ni lah yang banyak kita jumpa. Ni dalil, ni hadis, dia pun tahu sahih dalam Bukhari, dalam Muslim, tapi pasal apa dia tak boleh terima? Pasal apa dia tak boleh ikut? Niat dia tak betul, niat dia sesat, niat dia salah. Dia memang mengaji bukan kerana nak mencari kebenaran, tapi kerana dia nak mencari kesalahan. Dia memang mengaji bukan kerana dia nak dengar yang mana betul, yang mana salah, tapi dia memang mengaji nak dengar apa yang dia memang mau dengar. Pasal itu ada orang bila dia tanya ustaz, benda lagu tu tak boleh buat kan? Dia kan tanya, dia habaq jawapan. Kita kalau tanya, ustaz boleh buat ke tak boleh buat? Ada orang dia tanya, ustaz, dia tanya, kita kalau ambil ayat mustakmal ni, saya nak cerita mustakmal ni pun pelik. Saya mengaji dulu di Kelantan. Dia kata kalau kita celup ayat dengan tangan kita, mustakmal. Lepas itu bila dia ajak ambil wuduk tak boleh. Kan tayamum mesti begitu. Cina tengok, kemah lagi tayamum tai chi dia daripada kami. Pasal dia kata kalau kita buat lagu tu, lepas tu kita tertonyok begitu, mustakmal tak debu. Debu pun boleh mustakmal. Lepas tu kita kata ayat pun mustakmal. Celup mustakmal. Faham kan mustakmal? Tangan ni kita duk basuh hari-hari berapa puluh kali. Buh Dettol, buh shampoo, lak, buh macam-macam sabun lah. Tapi bila celup mustakmal. Yang dia duk celup cebok atau cebok? Cebok dah orang KL panggil apa? Cebok ah. Gayung.
Kita kena raikan KL. Umirna an nukallim ala qadri uqulihim. Kita diperintahkan untuk bercakap mengikut bahasa mereka. Quran kata kami tidak mengutuskan rasul melainkan dalam bahasa kaumnya. Dalil. Betul tak tahu. Gayung tu sejak beli daripada kedai Cina tu sampai relai tak pernah basuh pun. Tapi bila celup tak pernah mustakmal. Tangan hok duk basuh hari-hari tu bila celup mustakmal. Akal pun kata jangan tanya, buat saja. Tanya banyak lemah iman. Jam lah tu tahu. Hantu pun kita tak boleh terima. Tak pernah basuh, berlumut, berkarat, hitam dah. Daripada kalau putih jadi kalau merah. Oh, ni tak mustakmal. Tangan kita daripada hitam pergi jadi putih, berbedak, bersabun. Mustakmal. Lepas tu kita kata, ustaz, mustakmal lagu tu kita nak ambil ayat pek ke mana? Buka ayat pek kena tangan mustakmal. Ni tok guru pondok ajar ni. Bila musuh mu kena niat, ni bukan tangan, ni cebok. Betul ya tuan-tuan, tak percaya tuan-tuan pergi dengar orang mengaji baca kitab kuning. Kalau dia berkata minta bukti, kita boleh minta bukti. Mahkamah apa? Boleh pergi tuan-tuan. Niat cebok. Kita kata astaghfirullahalazim. Kalaulah kita kata ni, kita selalu sebut kan, kalau sebut banyak kali dia jadi doa. Satu hari mustajab, cebok. Tengok jadi cebok sungguh, jadi gayung sungguh. Takkah haru? Ada hari-hari gayung. Kena pula hari tu hari Arafah, Lailatul Qadar, hari Jumaat, bertembung waktu mustajab doa. Tuhan kabulkan. Gayung. Amin. Esok maki-maki, gayung sungguh. Hang minta sangat. Tapi ini yang diajar. Mustakmal. Allahu Akbar, tuan-tuan, kita minta faham. Jadi bila kita ajak hadis aja, dia tak boleh nak terima, niat dia rosak. Pasal tu orang yang niat rosak, kata Al-Imam Syafi'i, tak payah duk berdebat lah, tinggal buang. Sebab apa? Bila niat dia dah nak menang, niat nak betul, niat tak mau kalah, niat bukan nak cari benda yang salah, niat nak cari menang kalah. Orang macam ni bagi pilah hadis berkontena pun, ayat Quran orang boleh kata bagi pilah berkandak banyak mana pun, memang tak akan boleh untuk bawa dia kebenaran. Sebab niat dia yang buruk. Orang musyrikin, kafir, mereka tahu Nabi betul, mereka tahu Nabi yang bawa ajaran betul, tapi kenapa mereka tak boleh terima? Niat mereka yang buruk dan salah. Inilah beberapa benda yang saya nak sebut sebagai tazkirah. Mungkin benda yang tuan-tuan dah ingat, saya peringatkan balik. Benda yang baru, sebagai ilmu baru. Kita harap, kita bersyukur Allah Ta'ala beri temukan kita dengan sunnah, dengan manhaj. Dikala orang lain, fitnah ni dua, kata para ulama. Satu fitnah syahwat, satu fitnah syubhat. Fitnah syahwat tak ada masalah, semua orang tahu. Tapi fitnah syubhat tak ramai orang tahu. Sebab itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, bila syaitan menyerang manusia, dia ada 6 peringkat. Peringkat pertama, bila syaitan dia serang, attack manusia, pertama sekali target dia KPI dia mensyirikkan kawan tu. Hak tu dulu dia main kat kita, dia mau syirik paling tinggi level. Kalau tak boleh syirik, kata Ibnul Qayyim, dia tak akan, kita kalau tak boleh syirik, kita nak suruh apa? Buat maksiat tak. Lepas syirik, buat bid'ah. Kalau tak boleh syirik, dah usaha dia ni memang kerah kepala, buat bid'ah. Lepas tak boleh dia buat bid'ah, baru buat maksiat. Sebab apa? Syirik kekal dalam neraka, bid'ah kemungkinan dalam neraka. Sebab apa? Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Masyhur kata-kata dia. Kata apa? Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Berkaitan dengan bid'ah dan maksiat. Ni perkataan ni ramai orang hafal. Qala Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disayangi, disukai, dicintai. Ahab ismun tafdil.
kepada iblis minal maksiyah, daripada buat maksiat. Hampa buat bid'ah, aku lebih suka hampa golek kepala malam Jumaat daripada hampa pergi tikar bekong. Aku lebih suka hampa baca Quran atas kubur daripada hampa pergi joget. Ni kenyataan agak kontroversi biar pi. Aku lebih suka hampa duk menari, berzikir, menari, berzikir, hoha dalam YouTube anda nak tengok. Kita pun kata depa ni, hei, kalau Linkin Park tengok pun ngucap. Black Eyed Peas tengok pun istighfar cara depa, dahsyat. Tapi yang kita tahu kalau tengok video tu kan, di Kedah kan, di Pendang kan, di si Tok Guru tak zikir lagu tu buat anak murid kan. Tu pasal apa? Tok Guru kata, padan muka hampa. Ya, dia tak. Saya nak cerita ni tuan-tuan. Syaitan kata, hampa berzikir lagu tu lebih aku suka daripada hampa pergi menari rap ataupun pergi menari dandut. Orang menari dandut sebab apa? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fal bid'atu la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Kerana bid'ah, benda yang orang sangka agama, orang sangka sunnah, tu dah pasti orang tak akan tinggalkan dan bertaubat, kata Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi kalaulah benda itu maksiat, orang akan tahu kata salah dan akhirnya dia akan tinggal. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah menekankan isu syirik dan bid'ah. Bukan tak tekan isu maksiat, tetapi dua benda ini lebih menjadi perhatian syaitan. Maksiat akhirnya orang akan tinggal. Orang tak pakai tudung, kalau kita bertanya macam mana tak pakai tudung, saya tahu salah, tak pergi sampai seru saya pakai tudung, tak apalah, janji dia tahu kata salah. Tapi kalau bertanya orang duk zikir, duk lompat-lompat tu, hei ni hampa ni, hei dia kata apa pasal apa lah, duk zikir bukan menyari, bukan menyanyi. Nampak tuan-tuan kata-kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala.